Kami mula-mula mengusahakan catering, okey, dan kedai makan. Jadi waktu tu PKP, jadi semua orang pun tengah susah hati. Saya pun selalu bercakap dengan suami saya macam mana kita nak buat, sedangkan orang kata apa, kita tak boleh nak survive. Okay, pekerja pun kita tak boleh nak tanggung dah waktu tu. PKP ni buatkan kita rasa down. Jadi saya pernah cakap kat suami saya, kita pernah berada dalam keadaan yang sangat susah. Kita macam mana kita nak selamatkan perniagaan kita. Time tu dia tengah makan nasi dengan bekasam. Lepas tu dia tu cakap kat saya, dia kata, kenapa kita tak try jual bekasam? Dia kata. Saya pun cakap, boleh ke kita nak buat bekasam? Bekasam kot, boleh ke? Lepas tu suami saya kata, cuba, dia kata. Sebab apa? Time PKP, semua orang susah nak dapat produk-produk kampung macam ni, dia kata. Jadinya esok tu saya dah tak cakap banyak. Saya terus try buat live di media sosial seperti Facebook, TikTok dan di IG. Saya buat bekasam, saya goreng, saya makan dan saya buat live. Tak sangka permintaan dia meletup. Permintaan dia sangat tinggi time tu. Masa tu kami mulakan dengan 10 kilo daging. Dan siapa sangka dari permulaan 10 kilo daging tu dia boleh pergi ke sehingga 1 tan daging dalam masa tak sampai sebulan masa tu. Jadi kami mulakan perniagaan bekasam ni dengan bekasam daging. Lepas tu kami buat bekasam telur sotong. Biasanya orang buat bekasam dia start dengan ikan, betul tak? Tapi kami tak. Kami start dengan daging, telur sotong, barulah kami buat bekasam ikan dan sebagainya lah. Mungkin agak ceritakan sikit Lila, bagaimana akak menerima bantuan daripada kerajaan dan agensi untuk memulakan perniagaan? Okey, saya bermula dengan Amanah Itiar Malaysia yang sebenarnya. Semasa saya dalam keadaan yang susah, masa mula-mula, memang Amanah Itiar Malaysia lah salah satu agensi yang bantu saya, yang sudi membantu saya time tu. Sebab saya memang tak ada apa. Dengan bantuan RM2,000 masa tu, saya mulakan perniagaan catering saya tadi dan kedai makan yang saya kata itulah. Okey, lepas tu bila start dengan PKP, kami dah mula keluarkan produk bekasam, sambal dan sebagainya. Semasa itulah saya menyertai lebih banyak agensi-agensi yang ada lah. Sebenarnya saya dapat bantuan grant. Itu permulaan yang sebenarnya. Saya dapat bantuan grant untuk halal daripada Amanah Itiar Malaysia juga. Okey, selepas saya mendapat CJ halal, saya mula menyertai agensi Step Perak, Lembaga Kemajuan Ikan. Lepas tu saya menjadi usahawan di bawah Jabatan Pertanian, pedi dan sebagainya, farmer. Saya memang banyaklah duduk dalam agensi. Tapi paling orang kata paling banyak membantu saya ketika itu adalah Step Perak lah, di mana Step membantu saya mengembangkan saya punya produk dengan dia orang selalu bagi kita booth, hantar kami untuk keluar menyertai macam event-event di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, selain daripada itu Step Perak juga banyak menghantar saya untuk pergi kursus, seminar. Memang banyaklah bantuan daripada Step. Maksud saya, walaupun kita tak dapat bantuan kewangan daripada Step, sebab kita bantuan kewangan daripada AIM. Macam Jabatan Pertanian dia bagi grant untuk macam mesin-mesin. Banyaklah, alhamdulillah. Kiranya Step yang membantu akak produk bawah ni, orang kata keluar daripada Semunting ni ke seluruh Malaysia lah maknanya. Betul. Sebenarnya saya selalu buat live. Bila orang tanya macam mana saya kembangkan produk, macam mana saya kembangkan bisnes dan naikkan nama syarikat saya iaitu Brand Shazam, sebenarnya saya memang seorang yang tak duduk saja. Saya selalu berusaha keras untuk buat yang terbaik lah orang kata. Saya buat video-video untuk perkenalkan produk dan Step bantu kami untuk keluar boleh kami tunjukkan kami produk, boleh kami promosikan secara terus ke
kepada pelanggan-pelanggan. Dan bila kami keluar untuk menyertai event-event booth, contoh seperti HPPNK, Hari Peladang Penternak, Penang International Halal, lepas tu kami sertai juga Mata Fair dan sebagainya. Event-event besar macam tu boleh bagi kami jumpa dengan kami punya secara terus dengan customer dan boleh memperkenalkan produk kami lah kepada orang ramai. Macam mana kalian lihat kalau kata perkembangan perniagaan akak ni daripada happy tu sehingga kini? Okey, nak buat tu memang senang orang kata, tapi nak kekalkan tu susah, betul tak? Okey, semasa PKP kami pun tak jangka yang perkara ni, bisnes ni boleh kami jadikan satu bisnes yang sangat serius dan mendatangkan keuntungan yang lumayan sehingga hari ini. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni macam cik tengoklah, dulu kita buat bekasam, sekarang kita dah boleh kembangkan, kita buat sambal, acar, dan sekarang kita ke arah produk ready to eat. Sebab kita sekarang ni dah canggih, dah ada misi retot, ikut perkembangan dan kita ikut trend bisnes sekarang di online. Kebanyakannya orang suka makan benda yang terus boleh dimakan, tak payah nak masak-masak lah. Boleh buat macam travel pack, macam tu lah. Macam kata-kata akak pun selalu orang kata buat live di social media. Ya. Pernah dapat pelanggan daripada Buah Perak ke? Ceritakan sikit lah. Alhamdulillah, sebenarnya perniagaan kami ni bukan saja dalam Perak. Sekarang ni pun memang satu Malaysia, dan kami pun dah tembus ke pasaran luar seperti Singapura. Kami ada ejen di Singapura, kami ada stokis di Australia, dan di Saudi pun ada. Bila kita buat live, kita berniaga secara online, sebenarnya dia bukan hanya fokus di tempat kita saja. Dia memang menyeluruh lah. Maksud kata kita ada pelanggan daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak. Kita ada pelanggan di seluruh di luar negara jugalah. Kalau perasan produk-produk kami, bekasam, sambal, acar, itu adalah produk-produk identiti negeri Perak. Kami kekalkan produk tradisi tu, kami buat supaya generasi-generasi muda dia tak lupa pada makanan tradisi kita. Itu yang saya perjuangkan sebenarnya, supaya orang luar, lain-lain negeri dan luar negara boleh tahu, oh rupanya ini adalah produk identiti negeri Perak yang kami ketengahkan dan kami buat. Sebab tu sekarang kalau tengok saya ada buat daging masak hitam, tengok saya ada buat acar buah, bekasam tu dah tentunya lah produk negeri Perak yang sangat-sangat mendapat permintaan tinggi lah. Boleh agak perincikan sikit, apa produk-produk yang sering orang kata mendapat kira hot selling lah untuk pasaran di luar Perak dan luar negara? Ya, untuk produk-produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi untuk keluar negara seperti sambal ikan talang masin, sambal ikan bilis, dan daging masak hitam. Sebab kami itu adalah produk ready to eat. Jadi anak-anak muda ataupun siapa-siapa yang nak pergi travel, dia senang, dia terus boleh bawa je, buka terus makan. Jadi orang kita tak payah susah dah orang kata. Dan kami memang dapat sangat-sangat banyak permintaan daripada jemaah-jemaah umrah yang nak keluar, pergi buat umrah, yang nak buat haji. Banyaklah yang bawa kami punya produk ke sana. Kalau kita pergi umrah kan, 2-3 hari boleh lah kita makan. Ni masuk hari ketiga, 4 kita dah start rindu lah makanan negeri kita kan. Jadi ramai yang bawa kita punya sambal petai bilis ni, pergi ke Mekah dan sebagainya lah. Dan sebenarnya untuk target kami di 2024 dan 2025, kami nak perluaskan lagi kami punya produk-produk ni ke seluruh dunia lah orang kata. Sebab kami yakin produk yang kami buat ni boleh mendapat permintaan yang sangat-sangat tinggi. Sebab sampai hari ni pun permintaan dia memang tak putus-putus. Dan kami sekarang dalam rangka kerja untuk bersama-sama dengan travel agency untuk bawa kami punya produk sebagai travel pack untuk jemaah-jemaah umrah dan haji. InsyaAllah semoga apa yang kami rancangkan ni menjadi alhamdulillah.
tahun depan ni akan ada sasaran negara-negara tertentu kan? Okey, memang ada. Untuk tahun depan, sasaran negara yang memang kami target adalah di Mekah, di Arab dan di Singapura. Sebab sekarang pun kami memang dapat permintaan yang sangat banyak di Singapura dan kami pun ada 2 stokis dah di sana. Alhamdulillah. Saya juga nak ucapkan terima kasih sikit kat agensi boleh tak? Boleh. Baik. Okey, di kesempatan ni saya juga nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak sebenarnya yang sangat cakna dengan usahawan, yang sangat banyak membantu kami, memberi peluang-peluang kepada kami untuk terus kembangkan kami punya perniagaan. Macam kami usahawan mikro ni memang sentiasa orang kata memerlukan bimbingan dan nasihat lah daripada mana-mana agensi. Macam saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada agensi Amanah Ihtiar Malaysia, Step Perak, Jabatan Pertanian, Farmer, Pedi dan Lembaga Kemajuan Ikan. Sebab agensi-agensi ni memang terlalu banyaklah membantu saya untuk keluar daripada kepompong lama dan sentiasa memperbaharui dan sentiasa mengikut trend-trend terkini, update-update untuk produk-produk kami. Bukan sahaja kami telah mendapatkan sijil halal, kami juga telah upgrade kami punya packaging dan ikut spek-spek pensijilan dan pelabelan yang sepatutnya lah. Alhamdulillah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kisah kegigihan usahawan Pekasam, Sharifah Nurul Syahidah ini wajar kita jadikan pengajaran. Produk-produk yang dikeluarkan melalui jenama Sajam ini bukan saja mendapat tempat dalam masyarakat tempatan, malah turut mencuri perhatian di peringkat antarabangsa. Saya Amirul bersama dengan juru video Hajar Saleh dan juru foto Ardila Yusof melaporkan untuk MG Perak.